Saya memegang tangannya tetapi dia menepis dan berkeras mahu menyelamatkan rakan-rakan kami yang lain. Itulah kata-kata mangsa yang terselamat dalam tragedi 4 sahabat lemas selepas mandi di pantai Teluk Bidara. Apakah yang telah terjadi? Mari kita ikuti kisah ini. Kegembiraan sekumpulan 6 pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin bermandi-manda bertukar tragedi apabila 4 daripada mereka dikuatiri lemas di pantai Teluk Bidara, Dungun pada 17 Januari 2020. Dalam kejadian kira-kira 6.30 petang itu, Muhammad Luqman Hakim Ar-Rashid Muhammad Sabaruddin, Muhammad Zulfahmi Zuki, Muhammad Ikhwan Ahmad Azhan dan Muhammad Amir Izzuddin Zulkifli yang kesemuanya berumur 21 tahun dikatakan mandi di kawasan berbatu dan tergelincir sebelum dipercayai ditarik ombak. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu Azman Alias berkata, seramai 14 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Dungun, BBP Cukai bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pada 6.33 petang. Anggota bomba bergerak bersama satu jentera, satu unit bantuan perkhidmatan kecemasan dan satu bot amfibia bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa. Operasi mencari dan menyelamat mangsa diperluaskan kepada 3 km dari tempat mangsa dikatakan lemas. Untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa ini, pihak bomba menggunakan kaedah pencarian di permukaan air oleh pasukan penyelamat di air PPDA dan rondaan menggunakan bot pada jarak 2 batu nautika dari pantai. Mereka berempat dipukul ombak besar sebelum terpisah dan dikuatiri lemas. Itulah yang disaksikan oleh rakan mangsa dikenali Hazman Zamili apabila 4 rakannya hilang ketika mandi di pantai Teluk Bidara sebarang pintasan. Dalam kejadian jam 6.30 petang, mangsa yang hilang Muhammad Luqman Hakim Ar-Rashid Muhammad Sabaruddin dari Kuantan Pahang, Muhammad Zulfahmi Zuki dari Kemaman, Muhammad Ikhwan Ahmad Azhan dari Kuala Terengganu dan Muhammad Amir Izzuddin Zulkifli dari Melaka. Selain Hazman yang berasal dari Kelantan, turut terselamat ialah Muhammad Irfan Kamaruzaman dari Rawang, Selangor. Semua pelajar terbabit dikatakan ke pantai berkenaan untuk mandi-manda kira-kira jam 6 petang. Hazman mengakui mereka kali pertama datang dan mandi di pantai terbabit tanpa menyangka berlaku tragedi berkenaan. Air laut ketika itu tenang dan tidak berombak menyebabkan mereka sepakat untuk turun mandi di kawasan berkenaan. Namun 4 daripada mereka kelihatan teruja hingga tidak sedar ke tengah laut. Tidak diduga tiba-tiba mereka dipukul ombak dan 2 mangsa terselamat tidak berani menyelamatkan rakan-rakan yang lain kerana air sangat dalam. Ombak setinggi paras dada yang membadai membantutkan niatnya untuk membantu. Dia juga meminta semua mereka supaya sedaya upaya berenang ke darat, namun mereka gagal kerana terkena beberapa lagi pukulan ombak. 2 mangsa yang selamat berjaya naik ke darat, namun sedih selepas mendapati 4 rakan lain hilang daripada pandangan. Azman dikatakan cuba membantu Amir untuk naik ke darat, namun Amir tepis sebab nak selamatkan rakan-rakan yang lain. Mereka dikatakan cuba membantu rakan dengan melemparkan pelampung yang dipinjam daripada orang awam yang turut berada di lokasi kejadian namun gagal. Saksi mengatakan melihat Muhammad Amir Izzuddin sahaja yang tenggelam timbul sebelum dia turut tenggelam seperti rakan yang lain. Seorang mangsa dikenali Muhammad Zulfahmi Zuki dikatakan sebelum ini tidak pernah mandi jika datang ke pantai kerana tidak tahu berenang. Menurut bapanya, sejak kecil mangsa tidak pernah mandi laut. Muhammad Zulfahmi juga sudah 3 minggu tidak pulang ke rumah ibu bapanya di Kemaman kerana sibuk berlatih bagi pemilihan satu kejohanan olahraga. Dalam pada itu, Zuki berkata dia hanya mengetahui kejadian yang menimpa anaknya itu selepas dihubungi ibu kepada seorang daripada rakan anaknya yang juga dikuatiri lemas pada jam 7 malam. Walaupun sukar untuk menerima kenyataan anaknya dikuatiri lemas, namun dia reda dan berharap jasad anaknya dan 3 lagi rakannya ditemui secepat mungkin. Muhammad Amir Izzuddin Zulkifli sempat memuat naik status press time di aplikasi WhatsApp 15 minit sebelum dia hilang di bawah arus. Mangsa yang terselamat Muhammad Azman Muhammad Zamili berkata status dimuat naik Muhammad Amir Izzuddin pada jam 6.16 petang itu disedari selepas insiden berkenaan.
Rakan baik kepada salah seorang mangsa lemas Muhammad Zulfahmi Zuki mengharapkan keajaiban berlaku terhadap sahabatnya itu. Mat Izwan Mat Zaini berkata, walaupun harapan untuk selamat tipis, namun dia tetap berharap semoga rakannya itu segera ditemukan. Dia mengenali mangsa sejak di bangku sekolah rendah dan persahabatan mereka berterusan hingga sama-sama menuntut di kolej yang sama. Mengimbau detik terakhir bersama rakan baiknya itu, sebelum ini mereka tidak pernah berenggang dan sentiasa bersama-sama ke mana sahaja. Kalau sebelum ini mangsa kalau hendak ke mana-mana dia akan berusaha mengajaknya, tetapi pada hari kejadian mangsa tidak bersungguh-sungguh mengajaknya. Kebetulan ketika itu dia sedang tidur dan mangsa hanya memberitahu akan ke pantai Teluk Bidara bersama rakan yang lain, dan tidak disangka itulah pertemuan terakhir mereka. Laungan sayur azan secara bergilir-gilir oleh ahli keluarga mangsa lemas di pantai Teluk Bidara meruntun hati pasukan penyelamat dan orang ramai pada hari kedua operasi mencari dan menyelamat. Ia dilakukan sebagai ikhtiar dalam pencarian ke semua mangsa yang hilang. Sehingga jam 2 petang 18 Januari 2020, semua mangsa masih belum ditemui. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu Syarikan Bustaman berkata, radius pencarian mangsa di pantai diperluaskan sehingga 3 batu nautika, manakala pencarian di pesisir pantai sejauh 15 km hingga ke Teluk Mayat. Kekuatan anggota dalam SAR ditambah seramai 97 orang, terdiri daripada 36 orang dari JBPM, 23 orang dari Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, 15 anggota polis, 10 orang anggota pertahanan awam, 6 anggota polis marin, 3 anggota rela dan seramai 4 orang awam. Selain pencarian di pesisir air, penyelamat juga melakukan pencarian di laut termasuk menggunakan aset kapal daripada APMM, jet ski, drone oleh orang awam dan nelayan tempatan juga membantu. Keadaan ombak dan air pasang yang semakin besar menyukarkan operasi pencarian di kawasan batu. Pasukan penyelamat di air PPDA juga melakukan selaman di kawasan batu yang tidak berbahaya. Difahamkan solat hajat turut dilakukan oleh ahli keluarga, sahabat, pasukan penyelamat dan orang ramai di tapak lokasi pencarian di pantai Teluk Bidara. Pada 19 Januari 2020, mayat pertama ditemui jam 7.30 pagi berhadapan dengan Mayang Sari Resort. Mayat Muhammad Zulfahmi Zuki ditemui terdampar di pantai Teluk Lipat, kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Mayat mangsa yang merupakan pelajar jurusan kejuruteraan pembuatan teknikal dibawa ke Hospital Dungun. Ketika ini operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa. Ibu kepada Zulfahmi, Maznah muda 55 tahun, memberitahu dia mengecam mayat anak berdasarkan parut di bahu kiri selain seluar pendek yang dipakainya. Dia reda dan bersyukur dapat menatap wajah anaknya biarpun anaknya sudah dijemput ilahi. Jenazah Zulfahmi akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Geliga Kemaman. Mayat kedua pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Muhammad Ikhwan Ahmad Azhan, ditemukan terapung tidak jauh daripada lokasi penemuan mangsa pertama, Pantai Sura, pada pukul 11.35 pagi. Mayat mangsa kedua itu disedari oleh nelayan terapung di permukaan air selang 4 jam selepas mayat pertama ditemui. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Dungun bagi proses pengecaman oleh ahli keluarga. Mayat ketiga mangsa lemas ditemukan terapung pada jarak 1 km dari lokasi penemuan mayat kedua. Mayat Muhammad Luqman Hakim Ar-Rashid Muhammad Sabaruddin ditemukan terapung oleh pasukan penyelamat tidak sampai sejam selepas penemuan mayat kedua pada jam 12.17 tengah hari. Abang kepada mangsa dikenali Muhammad Syafiq Muhammad Sabaruddin mengatakan dia mengesahkan mayat adiknya kerana adiknya ada tanda lahir di bahagian pinggul dan seluar yang dipakainya adalah miliknya. Muhammad Syafiq berkata jenazah arwah adiknya dikafankan dan dimandikan di bilik forensik Hospital Dungun. Arwah akan dikebumikan di kampung asal neneknya di Kampung Pancor, Kuala Dong, Raub, Pahang. Mayat mangsa terakhir tragedi ini berjaya ditemukan. Mayat Muhammad Amir Izzuddin Zulkifli ditemukan terapung pada jarak 2 batu nautika kira-kira jam 3 petang dan pihak penyelamat percaya mangsa baru dihanyutkan ke tengah laut. Sekumpulan burung camar laut yang bermain di tengah laut di kawasan pantai Sura Tengah membawa penunjuk pertemuan 2 mayat mangsa. Penduduk kampung Sura Mat Razali Hassan 60 berkata kumpulan burung itu muncul selepas penemuan mayat pertama. Selepas mendapat laporan penemuan mayat itu, dia ke pantai dan berbual dengan seorang rakan sebelum ternampak sekumpulan burung bermain kira-kira 2 km dari darat. Beberapa jam selepas itu saksi ternampak bot pasukan mencari dan menyelamat meronda di kawasan sebelum terjumpa
dengan mayat kedua. Menurutnya, kemungkinan burung yang bermain di kawasan itu sudah ternampak mayat. Selepas penemuan mayat kedua, dia mendapat tahu mayat ketiga juga dijumpai di sekitar kawasan sama. Bapa kepada mangsa lemas terakhir yang ditemui jam 3 petang meluahkan rasa syukur dan terharu kerana usaha anaknya menyelamatkan rakannya yang lain. Zulkifli Zakaria berkata dia diberitahu anaknya, Muhammad Amir Izzuddin, berusaha menyelamatkan mangsa lemas yang lain ketika kejadian itu. Walaupun mahir, keadaan laut yang bergelora agak mustahil untuk selamat. Zulkifli berkata jasad anaknya itu akan dibawa pulang ke Jengka 4 Pahang sebaik selesai urusan mandi jenazah untuk dikebumikan di kampung sebelah keluarga ayahnya. Dia bersyukur kerana debaran dilalui bersama keluarga dan kenalan sepanjang 3 hari untuk bertemu jasad anaknya itu akhirnya menemui jalan penyelesaian. Kesimpulannya, kematian seseorang tiada siapa dapat menduga. Sudah tertulis ajal maut seseorang. Semoga kesemua mangsa diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.